What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So dalam episod ni sedikit perkongsian melalui pautan ini, yang mana Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia dia ada menawarkan bantuan, iaitu bantuan automotif keluarga Malaysia. Ini bagi bengkel yang tidak berdaftar sahaja. Tapi sebelum tu guys, bagi korang yang subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Sedikit aku nak jelaskan melalui bantuan ini, dan mungkin korang dah tengok dan jenguk dan ada persoalan tertentu. Lagi-lagi lah isu-isu pembayaran, macam mana kan, dan sebagainya. InsyaAllah aku akan jelaskan dalam episod ni. Kalau kita tengok kat sini, dia ada maklumkan tarikh permohonan dibuka 19 Januari sehingga 31 Mac 2022. Yang mana korang boleh pergi ke website bantuanautomotif.hasil.gov.my. Tapi sebelum tu aku akan bacakan apa motif bantuan ini. Bantuan automotif keluarga Malaysia bengkel tidak berdaftar adalah penambahbaikan daripada inisiatif sedia ada di bawah bantuan banjir keluarga Malaysia yang bertujuan untuk meringankan beban golongan terjejas akibat bencana banjir bermula daripada 18 Disember 2021. Inisiatif sedia ada melalui voucher diskaun automotif sebanyak RM1,000 telah diperluaskan bagi pembaikan atau pergantian kenderaan persendian yang rosak atau musnah akibat banjir dan dibuat di selain pusat servis ataupun pengedar sah yang berdaftar dengan syarikat yang mengambil bahagian. Dan kita tengok apakah syarat kelayakannya, yang mana warga negara Malaysia, dan yang kedua, ketua isi rumah yang berdaftar dengan Pusat Kawalan Operasi Bencana, dan yang ketiga, kenderaan milik persendirian, ketua isi rumah ataupun ahli isi rumah yang rosak akibat banjir berdasarkan resit yang diseterkan, dan yang terakhir, kenderaan yang tidak dilindungi oleh insurans bencana alam sahaja. Dan mungkin ada persoalan yang ini, yang mana apakah definisi ahli isi rumah bagi pelaksanaan bantuan automotif keluarga Malaysia bagi bengkel tidak berdaftar. Ahli isi rumah ialah individu yang mempunyai hubungan pertalian dengan ketua isi rumah dan terhad kepada hubungan pasangan ataupun ibu ataupun bapa ataupun anak ataupun adik-beradik dan ataupun cucu. Dan mesti korang nak tahu apakah jenis kenderaan yang boleh dihantar dan boleh tuntut bayaran ini. Yang pertama, kenderaan yang rosak akibat banjir dalam kategori kenderaan persendirian, iaitu termasuk kenderaan penumpang, truk, pick-up, van dan motosikal tanpa perlindungan insurans bencana alam sahaja. Dan yang kedua, kenderaan persendirian yang tidak dihantar ke pusat servis ataupun pengedar sah yang berdaftar dengan syarikat yang mengambil bahagian sahaja layak membuat tuntutan. Dan kita rujuk kepada perkara yang keenam nanti. Kalau kita lihat perkara 6 ini, yang mana soalan lazimnya, adakah saya boleh membuat permohonan bantuan automotif keluarga Malaysia bagi bengkel tidak berdaftar sekiranya pembaikan kenderaan dibuat di pusat servis ataupun pengedar sah yang berdaftar dengan syarikat yang mengambil bahagian? Maksudnya, korang dah hantar dengan syarikat yang dimaklumkan sebelum ini. So, jawapannya tidak. Hanya kenderaan yang tidak dihantar sahaja ke pusat servis ataupun pengedar sah yang berdaftar dengan syarikat automotif terlibat layak voucher diskaun automotif tambahan. Dan antara senarai pusat servis ataupun pengedar sah yang berdaftar dengan syarikat automotif terlibat adalah seperti gambar ini. Ataupun aku ada sediakan linknya di ruang description di bawah. So, korang jangan risau pasal benda tu. So, maksud di sini guys, jika nama-nama servis ni ada kat sini yang pernah korang pergi sebelum ni, maksudnya kau tak layak untuk tuntut untuk bengkel yang tidak berdaftar yang melalui bantuan ini. Dan persoalan lain yang timbul, bagaimanakah jika nilai kerosakan tanggungan melebihi RM1,000? Jawapannya, pemberian bantuan ini dihadkan kepada RM1,000 sahaja bagi setiap kenderaan terlibat. Sekiranya kos pembaikan melebihi had yang telah ditetapkan, ia adalah di bawah tanggungan pemilik kenderaan persendirian tersebut. Maksudnya korang perlu tambahlah dan guna duit korang masing-masing. Bagaimanakah kaedah semakan kelayakan permohonan bantuan automotif keluarga Malaysia bagi bengkel tidak berdaftar dilakukan? Jawapannya, setiap permohonan yang diterima akan
akan disemak silang dengan data agensi yang dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia bagi penentuan kelayakan. Dan ingat guys, kelayakan ini berdasarkan semakan bengkel tersebut dan resit yang dikemukakan dan juga nilai tersebut yang korang bakal isi nanti ketika permohonan bantuan ini. So, antara dokumen sokongan yang perlu korang attachkan, okey, yang mana dalam soalan lazim dia ada maklumkan dokumen sokongan yang diperlukan adalah resit pembaikan ataupun penggantian kenderaan persendirian yang rosak ataupun musnah akibat banjir. Dan bagaimana pula jika had nilai yang kita tuntut tu tak melebihi RM1,000? Adakah saya boleh ambil balance tu balik? Okey, jawapannya tidak. Nilai tuntutan setiap kenderaan adalah berdasarkan kos sebenar ataupun RM1,000 yang mana lebih rendah dan tertakluk kepada keputusan semakan silang bagi kelayakan permohonan nanti. Dan ini yang paling penting sekali, iaitu pembayaran. Yang mana ramai orang ada komen sebab tiada ruang untuk daftar nombor akaun. So, sebab itulah perlu korang dengar betul-betul. Jawapannya, pembayaran akan dikreditkan terus ke akaun bank pemohon ataupun ketua isi rumah yang berdaftar dalam Pengkalan Data Bantuan Prihatin Rakyat BPR 2021 dan Bantuan Khas COVID-19 di LHDNM ataupun secara tunai di kaunter bank simpanan nasional BSN sekiranya tiada maklumat akaun bank. Okey, tetapi sebelum tu mungkin korang bukannya penerima-penerima ini. Okey, BPR, BKC ataupun tiada maklumat melalui data LHDNM. Tetapi korang terkesan dengan ini. Ada jawapannya. Pembayaran bantuan automotif keluarga Malaysia bagi bengkel tidak berdaftar adalah secara tunai di kaunter bank simpanan nasional BSN sekiranya tiada maklumat akaun bank. So, korang boleh rujuk ke BSN yang berhampiran dengan tempat tinggal korang. Jika korang buat permohonan, pergi saja website yang aku ada sediakan linknya di ruang description di bawah ataupun bantuanautomotif.hasil.gov.my. Setelah itu, dia akan keluar skrin macam gini dan klik sahaja dekat situ, mohon di sini. Selepas itu, korang akan keluar paparan ini. So, kalau kita tengok di bahagian bawah itu, di bahagian maklumat kenderaan, okey, korang kena masukkan nombor kad pengenalan pemilik. Okey, isi rumah, ketua isi rumah ataupun ahli isi rumah. Okey, di situ. Dan ingat, satu kenderaan maksimumnya adalah RM1,000. Dan sekarang ni, tengok balik. Kenderaan korang ada berapa banyak. So, itu sahaja perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Sekiranya ada sebarang pandangan, ada sebarang pertanyaan, just komen saja di ruang komen di bawah. InsyaAllah aku akan baca. Walaupun tak baca, mungkin aku akan jadikan untuk next punya video selepas ini. Aku Faizwan. Assalamualaikum.